Sepanjang menerajui negeri Selangor, negeri yang terkaya di Malaysia, apakah pencapaian terbaik Datuk Seri yang Datuk Seri banggakan dan mengapa? Yang paling penting bagi saya telah berjaya, saya kira, membawa keseluruhan jentera dan pentadbiran negeri ke arah berdepan dan juga melalui detik-detik yang mencabar, yang saya rasa pendahulu saya sebelum ini tidak pernah menemui zaman dan ketika itu bersekali. Mungkin dalam 15 tahun yang lepas, secara 80-90% kerajaan negeri Selangor tidak sehaluan dengan kerajaan persekutuan. Itu semua dirasai oleh ketiga-tiga Menteri Besar Pakatan Rakyat dan Pakatan Harapan. Tetapi berdepan dengan pandemik COVID-19, ketidakstabilan politik dan juga kesan ekonomi akibat daripada PKP dan sebagainya. Di samping ada pula bencana alam yang besar pada tahun 2021, itu memberikan satu cabaran yang besar. Tapi saya percaya dengan titik berat terhadap aspek berpasukan, kita berjaya mengharungi dan berdepan dengan cabaran itu dengan penuh jaya. Sekali lagi, bukan kerana saya bersorangan, tetapi yang pentingnya bagi saya dapat membawa pasukan pentadbiran saya daripada esko-esko kerajaan negeri, ahli-ahli dewan, ahli-ahli majlis, pegawai pejabat awam daripada setiausaha kerajaan negeri, datuk-datuk bandar setiausaha kerajaan negeri dan DODO dan seluruh pegawai berdepan dengan cabaran-cabaran itu. Ia bukan sukar, ia bukan mudah, tapi alhamdulillah dengan data-data terkini, kemampuan kita daripada segi kutipan hasil, kemampuan sumbangan ekonomi yang masih lagi stabil dan terus meningkat tiap-tiap tahun, saya kira itu satu yang melegakan hati saya dan juga menggembirakan saya. Kedua, sudah pasti aspek kebajikan negeri kita berikan perhatian dan kita tambah baik dengan penilaian serta penumpuan yang sedikit berbeza dengan sebelum ini. Dengan aspek yang selalu saya tekankan kepada saya adalah aspek sustainability ataupun kelestarian terhadap program yang kita berikan supaya ke arah penyelesaian masalah induk berbanding daripada populariti semata ataupun pujian dan juga rasa senang di kalangan rakyat. Saya rasa ini dua perkara yang saya rasa sangat lega, terutamanya selepas menghabiskan cukup 5 tahun pada 19 Jun yang lepas dan dibubarkan pada tanggal 23 hari bulan Jun yang lalu. Apakah faktor penting yang memberangsangkan dari segi pertumbuhan ekonomi ni? Apakah rahsia Datuk Seri running your government ni? Konsistensi, kestabilan politik, you manage to maintain dan juga kawal keadaan iklim politik dalam kerajaan negeri tu. Tak ada perpawalahan, so everything seems to be running in harmony and in order. Ya, sudah pasti yang pertama tadi iaitu aspek berpasukan yang selalu saya tekankan. Dan ini saya tekankan kali pertama di kalangan ahli jemaah esko kerajaan negeri dalam mesyuarat MMKN. Dan yang kedua, pertemuan dengan penjawat awam sebagai pasukan pelaksana kepada dasar-dasar kerajaan negeri, juga saya kerap kali tekankan aspek-aspek tersebut. Dan yang kedua, kita saling lengkap-lengkapi dan juga saling belajar dan memahami antara sama lain. Sudah pasti saya selalu terangkan bahawa kita bukan tahu semua benda, dan semangat ingin belajar itulah yang kerap kali saya ambilkan perhatian yang kukuh dan mendalami dengan sebaik mungkin, memahami dan seterusnya cuba untuk address. Mendengar pandangan juga satu pandangan yang satu sikap dan value yang selalu saya tetapkan, bahawa saya dengar pandangan semua pihak, daripada pegawai atasan sampai pegawai bawahan, daripada penasihat-penasihat dasar sampailah kepada ahli-ahli Dewan Negeri. So konsep musyawarah yang selalu saya tekankan itu alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan kadang-kala ada keputusan yang tidak dipersetujui, kadang-kala saya adamant dalam beberapa keputusan, tetapi akhirnya konsensus kepada sesuatu langkah besar itu akan memberikan sokongan dan dukungan yang penting. Ada baiknya juga kadang-kadang berdepan dengan krisis, sebab kita akan lebih berhati-hati, kita akan lebih cermat, dan kita akan cuba untuk mencari titik persamaan berbanding dengan bulldoze ataupun membuat keputusan berseorangan. Negara kita dah tukar 4 Perdana Menteri. Jadi negara kita sekarang pun bergelut dengan kegawatan ekonomi. Ditambah pula dengan masalah COVID.
Jadi selepas episod ni berlaku, COVID berlaku, pertukaran Perdana Menteri, bagaimana sebagai Menteri Besar Selangor, Datuk Seri menjaga negeri ni dari segi bagaimana sentimen pelabur luar, persepsi mereka terhadap negeri Selangor, dan bagaimana Selangor bangkit daripada segala masalah yang kita hadapi secara nasional ni, COVID dan juga pertukaran Perdana Menteri dan keadaan ekonomi dan juga politik yang tak stabil. Jadi untuk negeri Selangor itself, sebagai Menteri Besar, how did you manage? Sudah pasti saya selalu tekankan kepada pasukan, terutama pasukan teras dalam Pejabat Menteri Besar, bahawa kita harus fokus dalam penyelesaian dan juga menetapkan prioriti ataupun keutamaan. Dengan meletakkan keutamaan itu dengan tepat atau hasil daripada musyawarah yang saya sebutkan tadi, kita akan pergi kepada direction yang betul. Dan inilah cabaran-cabaran yang kita hadapi ketika COVID-19 sebagai contoh. Saya merupakan antara wakil kerajaan negeri yang pasti akan hadir dalam mesyuarat yang diketuai oleh Perdana Menteri pada ketika itu. Dan boleh semak kenyataan-kenyataan saya rasa ada satu atau dua kenyataan saja yang boleh dianggap dengan tanda kutip political, dan lainnya saya memberikan saranan-saranan berkenaan dengan cara dan kaedah pengawalan COVID. Kerana saya tahu pada ketika itu rakyat perlu diselesaikan dan perlu berdepan dengan pandemik yang tidak pernah dilalui dalam pengalaman kehidupan mereka. Begitu juga dalam peristiwa banjir. Mungkin ada satu dua kenyataan yang Tan Sri Noh agak berang dan sebagainya, tetapi majoriti daripada kenyataan yang saya keluarkan adalah ke arah penyelesaian masalah banjir, sama ada daripada SAR, Search and Rescue, sampailah kepada isu pemulihan tersebut. So priority atau keutamaan yang disetkan itulah yang menjadi senjata ataupun ramuan penting bagi saya untuk berdepan dengan proses cabaran dan juga kita bangkit semula. Selepas kita berdepan dengan COVID-19, segera saya ataupun ketika COVID-19 kita melihat apakah kemungkinan dan juga potensi-potensi yang boleh digembling. Sebagai contoh, persediaan kita ke arah digitalisasi, mengajak rakyat dalam program e-dagang sebagai contoh, dan itu begitu banyak dan sentiasa tertera dengan sangat jitu dalam pengumuman stimulus package ataupun pakej-pakej rangsangan yang telah ditetapkan. Jadi kalau saya nak twist sedikit, Abah, saya rasa dalam negara kita selepas PRU, selepas pandemik, kita perlukan satu istilah yang sangat lazim di kalangan anak muda, iaitu healing. Healing daripada keresahan dan ketidaktentuan. Dan itu adalah ujian kepada pemimpin dalam negara kita, kerajaan dan pembangkang, supaya proses heal itu berlaku dan tidak terlalu tajam. Sebab itu saya yakin unity government adalah solusi pintar yang paling baik ketika ini untuk kita dapat solusi heal, supaya kita boleh pulih dan tak payah healing sampai pagi. Ya, healing dengan cara yang betul. Dari